KPM. Okay. Alright. Macam salah je ni. Mana yang... Kenapa ni, Fika? Nampak macam ada masalah je. Cikgu dah berhari-hari saya cuba selesaikan ni. Saya nak kira pun susah selaku pengerusi kelab seni Canvas ni. Rasa macam susah sangat cikgu nak kira. Yang cikgu tengok ni semua rekod keuangan ni, Fika. Ya, cikgu, betul. Okey, cikgu boleh bantu Fika. Boleh Bagaimana ke, cikgu? nak uruskan perakaunan untuk kelab Fika ni? Betul InsyaAllah ke, cikgu boleh bantu. Cikgu boleh bantu. Okey, terbaik sangat cikgu sebab saya perlukan siap hari ni juga cikgu. Oh ya, boleh. InsyaAllah cikgu akan tolong Fika. Okey cikgu, jom. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas bersama saya Syafiqah Farahin. Dan hari ini tentunya ada sedikit mungkin dapat lihat tadi kita ada lakonan mengenai mata pelajaran kita hari ini iaitu prinsip perakaunan. Jadi bagi semua murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini sila keluarkan kalkulator dan juga pensel dan kertas anda untuk mengira. Tapi sebelum itu seperti anda lihat sebentar tadi kita juga ada cikgu yang akan mengajar pada hari ini iaitu cikgu Cik Noraini Cik Dal Arsyad daripada SMK Sultan Badlisha Kulim Kedah. Hai cikgu, assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Fika. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah sihat. Fika sihat? Sihat cikgu dan tentunya dalam studio ini juga kita ada jurubahasa isyarat kita iaitu cikgu Nur Faradzila Abdul Rahim dari SM Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Cikgu, terima kasih kerana berada bersama kami pada hari ini untuk sama-sama belajar ya cikgu. Dan seperti yang kita lihat tadi kan ada sedikit mungkin lakonan tu ada kaitan dengan topik kita pada hari ini kan cikgu? Betul Fika. Okey. Apakah itu ya? Okey, murid-murid semua. Pada hari ini kita akan belajar satu topik tingkatan 5 iaitu kelab dan persatuan. Di sini Fika, murid-murid akan belajar bagaimana sesebuah kelab dan persatuan tu kita sediakan perakaunan. Walaupun dia kelab tapi masih lagi kita kena uruskan perakaunan di situ. Cikgu, apa punca akibatnya kalau kita tak ada perakaunan yang sistematik cikgu dalam kelab? Kalau tidak ada perakaunan, tak ada pengurusan keuangan dengan sistematik, maka kita tak tahu pengeluaran tu banyak mana, kemasukan tu banyak mana, belanja tu banyak mana. Kita tak dapat kenal pasti. Jadi perlu ada sistematik dalam rekod keuangan. Okey cikgu, tanpa membuang masa jom kita teruskan. Okey Fika, terima kasih Fika. Okey, kita pergi kepada definisi takrif kelab dan persatuan. Okey, murid-murid semua. Dalam penubuhan kelab dan persatuan ini, kita bergantung kepada akta, iaitu dalam Seksyen 2, Akta Pertubuhan 1966. Kalau murid-murid boleh lihat dalam buku teks, ada dijelaskan definisi ataupun apa yang dikatakan dalam Seksyen 2 itu. Kelab dan persatuan juga Fika, dia bukan bermotifkan keuntungan seperti perniagaan-perniagaan lain. Dia ditubuhkan bukan bermotifkan keuntungan. Dia hanya untuk menjaga kebajikan ahli yang mempunyai minat yang sama sebenarnya. Kemudian seterusnya dia ada juga kelab dan persatuan ni kan biasanya Fika tengok ada kelab motor, ada kelab kereta. Jadi sebenarnya untuk kemudahan ahli-ahli dia. Itu tujuan kelab penubuhan kelab dan persatuan. Okey, kita lihat lagi. Di sini cikgu tunjukkan perbandingan entiti berorientasikan keuntungan dengan kelab dan persatuan. Murid-murid semua, entiti berorientasikan keuntungan ini seperti yang awak telah belajar, milikan tunggal, perkongsian dan sebagainya. Tujuan utama ditubuhkan adalah untuk keuntungan. Tapi kelab dan persatuan Fika bukan untuk keuntungan. Dia adalah untuk menjaga kebajikan ahli dan menjaga kepentingan dan kebajikan ahli. Murid-murid semua, kalau awak lihat di sini, kelab dan persatuan dia berstruktur dan ada perlembagaan dan ada peraturan serta kepimpinan yang perlu mereka
ikuti sebenarnya. Walaupun tak berorientasikan keuntungan, tapi dia ada struktur perlembagaan dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh ahli-ahli kelab itu. Okey, cikgu. Okey, Baiklah. Kadang-kadang murid tanya, cikgu, kelab bukannya untuk keuntungan. Bagaimana mereka mendapatkan keuangan dana? Okey, di sini cikgu telah senaraikan sumber utama, sumber-sumber kelab dan persatuan. Sumber utama bagi kelab dan persatuan adalah yuran ahli, Fika. Yuran ahli kadang-kadang ada yang sebulan, ada yang setahun. Jadi itu adalah sumber mereka, sumber keuangan mereka. Kemudian apa lagi sumber-sumber lain? Yuran pendaftaran, yuran masuk. Ada juga kelab, kalau nak jadi ahli baru tu, ada yuran masuk seumur hidup. Itu adalah salah satu sumber mereka, sumber kelab dan persatuan itu. Yuran pertandingan, mungkin kelab itu ada buat pertandingan mewarna. Yuran pertandingan itu pun adalah salah satu sumber bagi kelab tersebut. Lagi derma daripada NGO ataupun derma daripada badan-badan lain. Kemudian kutipan jualan pesta ria. Kelab tu nampak macam boring sangat. Dia buat karnival. Nak bagi seronok, Fika, kan? Jadi kutipan itu adalah salah satu sumber keuangan bagi kelab dan persatuan. Jual aset bukan semasa jual aset. Aset tu dah lama dah tak diguna, boleh dijual, dapat duit. Keuntungan. Dah dapat duit untuk digunakan. Faedah atas pelaburan, sewa diterima. Ada kelab dia banyak ruang. Jadi dia sewakan kepada orang supaya dapat memenuhi ruang-ruang itu. Ada sewa, dia sewakan. Lagi keuntungan perniagaan yang dikendalikan oleh kelab dan persatuan. Keuntungan perniagaan maksudnya begini. Kelab dan persatuan itu dia ada buka gerai goreng pisang. Jadi keuntungan goreng pisang itu adalah merupakan sumber bagi kelab dan persatuan itu sebab mereka bukan bermotifkan keuntungan. Jadi mereka kena cuba cari dana supaya mereka boleh buat pelbagai aktiviti, Fika. Okey, baiklah cikgu. Okey. Murid-murid semua, walaupun ini bukan berorientasikan keuntungan, tapi awak perlu tahu apa perakaunan bagi kelab dan persatuan. Hari ini kita akan belajar, kita akan lihat akaun penerimaan dan pembayaran, kita akan lihat akaun yuran, kita akan lihat akaun perdagangan, akaun pendapatan dan perbelanjaan serta penyata kedudukan keuangan. Ini yang murid-murid akan belajar untuk topik kelab dan persatuan, Fika, sebenarnya. Okey, baiklah cikgu, dan kita perlu ingat untuk rujuk bagi kelas ini, rujuk buku teks prinsip perakaunan tingkatan 5 buku surat 194 ya cikgu. Betul. Dan jangan lupa kalau hari ini kita fokus kepada kelab dan persatuan, iaitu ditubuhkan dengan tujuan untuk menjaga kepentingan ahli, bukan untuk keuntungan. Dan seterusnya kita akan sambung lagi selepas ini, tapi kita akan berehat terlebih dahulu dan kembali di Didik TV KPM.